Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabar Anda di rumah? Saya percaya pada pagi ini kita akan bersuka cita, kita akan memuji, menyembah Tuhan walau di mana kamu semua berada. Amen. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami dalam syurga. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan hari yang baru. Engkau telah memberikan nafas yang baru. Engkau telah memberikan kekuatan dan semangat yang baru Tuhan kepada kami Tuhan. Kepada kami yang percaya akan Engkau Tuhan. Dan biar pada pagi ini Tuhan, kami pada hari ini Tuhan kami bersuka cita. Kami memuji Engkau Tuhan dan kami menyembah Engkau Tuhan. Dan tidak ada satu pun Tuhan yang boleh menghalang Tuhan keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami memuji Tuhan dengan tarian, dengan gembala, dan dengan kemuliaan. Haleluya.
percaya Tuhan akan Engkau. Kami percaya akan firman Engkau Tuhan. Karena Tuhan Engkau Allah yang tidak terbatas. Tuhan penuhi keperluanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya.
kami Tuhan, ini kami. Yesus Tuhan akan kebaikan Engkau. Tuhan Filipi 4 ayat 19 menyatakan, Allahmu akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan akan kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memenuhi keperluan kami. Tuhan penuhi keperluanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi keperluanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi keperluanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Kami percaya
Engkau sangat baik. Engkau teramat baik Tuhan di dalam hidup kami. Engkau telah merancangkan masa depan yang indah. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau juga yang memenuhi Tuhan setiap keperluan hidup kami. Setiap apa yang Tuhan kami perlukan Engkau telah sediakan Tuhan. Burung pipit yang kecil Tuhan, Engkau tetap mengasihinya Tuhan. Bunga bakung Tuhan di padang Tuhan, Engkau hiasi Tuhan. Apatah lagi Tuhan kami hamba-Mu Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan dan Engkau akan memenuhi Tuhan keperluan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan akan kebaikan Engkau. Terima kasih akan berkat Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan pada saat hari ini Tuhan kami menyatakan semua isi hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami menyerahkan masa depan kami di hadapan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan setiap keperluan kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang memenuhinya sesuai dengan keperluan, dengan kehendak-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Saya harap kita di dalam keadaan yang sangat baik. Dan memang semasa PKP ini kita tahu banyak-banyak kesusahan ya. Tapi Tuhan akan menolong kita supaya kita diberi kekuatan dan kesabaran. Hari ini kita mau bincangkan Tuhan membekalkan keperluan kita. Petikan daripada Filipi bab 4 ayat 19. Filipi bab 4 ayat 19 versi Bonyo menyatakan, Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Dalam versi bahasa Malaysia, maka Tuhanku akan mencukupkan segala kekuranganmu menurut kekayaannya dengan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bila kita lihat ayat ini, kita selalu memikirkan hanya harta benda ataupun wang ringgit. Oh, Tuhan akan bekalkan. Kalau kita minta dan Tuhan akan beri. Tetapi Allah boleh memenuhi kehidupan kita secara jasmani dan juga rohani. Ya, dengan kesihatan, kecergasan, kesabaran, dan secara rohani kita mau supaya kita tidak tergelincir, kita mau supaya kita matang, kita mau supaya kita bertumbuh, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita memang dibekalkan, dikurniakan dengan semua yang baik untuk Tuhan pakai. Ada 4 perkara yang saya mau kita bincangkan. Yang pertama, siapa akan mencukupi atau siapa akan memenuhi? Siapa akan membekalkan itu? Mengikut ayat tadi yang kita baca, Jehovah Jireh, Dia adalah Tuhan yang mencukupkan. He is the Lord provider. Jadi Allah yang menyediakan. Dialah pembekal. Dan dia pembekal yang kekal. Dia bukan macam pembekal lain sorry, tak ada stok. Okay? Sorry, tak ada orang hantar untuk jadi shipment lambat. Ataupun sorry, pekerja saya semua cuti. Tidak ada. Dia akan membekal kita. Okay? Bila kita memerlukan. Okay. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Semasa saya di Tawau tahun 1999,
Okey. Masa itu tempat yang saya melayani itu memang tidak ada elektrik ataupun air pipe ya. Jadi memang pakai lilin ataupun nak suluh, dan juga air kita pergi di sungai di situlah, ataupun air hujan ya. Jadi yang saya minta masa itu bukan Tuhan memberikan saya kekayaan ataupun apa-apa. Yang saya minta itu kesehatan dan keberanian. Mengapa? Karena masa itu saya baru sampai, jadi saya belum menyesuaikan diri dengan air, orang kata tu air hujan ataupun air di sungai. Jadi kaki saya bengkak, betul-betul bengkak. Dan saya, Tuhan saya minta, saya memerlukan kesehatan, saya memerlukan kaki saya tidak bengkak. Tuhan sembuh. Dan saya minta keberanian kerana mandi di sungai sejuk pada pukul 5 pagi. Jadi saya minta keberanian, kesehatan yang baik. Dan Tuhan memenuhi permintaan keperluan saya. Dan juga saya minta supaya cukup makan. Bukan cukup makan kerana tiada makan, tapi cukup, orang kata balance, seimbang makanan. Dan Tuhan membekalkan protein-protein melalui makanan biawak, katak, ular, semua itu memang protein ya, daging. Saya bersyukur dan Tuhan membekalkan keperluan saya. Yang kedua, apa yang Tuhan janjikan? Apa yang dijanjikan oleh pembekal yang kekal kita itu? Allah akan membekalkan segala keperluanmu. Segala itu maksudnya semua, maupun jasmani maupun rohani. Maka Tuhanku akan mencukupkan segala kekuranganmu. Apa yang kita kurang, Tuhan top up. Top up automatik dia akan top up kalau kita minta. Jadi keperluan dan kemauan kita kena tahu perbezaannya. Keperluan tu needs, kemahuan itu wants. Dan keperluan kita itu wajib ada untuk keperluan asas. Itu mesti dipenuhi untuk terus hidup. Seperti makanan, kalau 7 hari tak makan memang kita akan mati. Minuman, kalau kita tidak minum 3 hari kita akan mati. Dan pakaian dan tempat tinggal, memang kita harus ada pelindung untuk kita ada tempat tinggal. Jadi ini adalah tuntutan semula jadi manusia, the basic needs orang kata. Jadi kemahuan atau kehendak kita itu lain. Itu untuk melengkapkan kepada keperluan kita. Okey, ataupun ia berbeza antara satu sama lain kerana tengok berdasarkan taraf hidup. Okey. Jadi dia tidak terhad ini kemahuan kita. Perkara atau benda yang menjadikan hidup manusia itu lebih selesa. Jadi dalam keperluan sekarang kita tahu HP atau handphone itu keperluan sekarang. Kalau kamu pergi, kamu student, kamu pelajar, kamu tiada HP, nanti mau apa tu, lecturer kita mau bagi tugasan, semua dimasukkan ke dalam online ke, ataupun WhatsApp dia akan beri maklumat ke apa. Kita perlu HP, okey. Dan tapi keperluan HP itu pasti mesti ada, tapi kemahuan tu lain. Kita mau beli yang mahal, iPhone 12, mungkin kita mau iPhone yang kita mau telefon yang 3,000, 4,000, itu bukan keperluan, itu kemahuan. Sama juga dengan orang yang perlu motosikal. Ya, kalau kita kerja, kita perlu motosikal, atau kita ni kita hantar makanan, food grab ke, panda ke, ya, kita memerlukan motosikal. Itu keperluan. Tapi kita tidak perlu membeli motosikal yang mahal. Kan kita beli, orang kata kapcai, ataupun yang 100cc, 150cc. Tak perlulah beli yang 500cc, ataupun
Harley Davidson begitu, itu sudah kemahuan. Sama juga dengan kereta. Itu satu keperluan kalau kita pergi kerja jauh dan kita memang tiada transport, public transport kan. Jadi kita perlukan kereta, tapi kita beli apa yang kita mampu. Jangan kita beli, saya mau beli Honda Accord baru, ya. Kerana mungkin kita tahap kita mungkin mampu untuk beli yang kereta kecil. Jadi kita beli kereta kecil yang 1000 cc, yang 1003 cc. Jangan, kita tak perlu beli 2000 cc. Itu jadi kemahuan. Sama juga dengan perumahan. Jadi kita duduk di tempat yang kita rasa kita mampu, sanggup. Jangan kita pergi yang kita tidak mampu bayar sewa, ataupun kita beli kondo yang kita tahu kita tidak mampu. Itu jadi kemahuan. Jadi kita kena tahu perbezaan keperluan dan kemahuan. Kerana Allah akan mencukupi dan membekalkan keperluan, bukan kemahuan. 2 Petrus bab 1 ayat 2 dan 3. Semoga kamu dilimpahi berkat dan damai sejahtera daripada Allah, kerana kamu mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Dengan kuasa ilahinya, Allah telah mengeniakan kita segala yang diperlukan. Ingat, segala yang diperlukan, bukan segala yang kita kendaki atau kita mau untuk hidup dan keseharian. Melalui apa yang kita ketahui tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikannya. Jadi dari mana bekalan ini datang? Dari mana? Kita lihat tadi yang kita baca, dari kekayaannya dan kemuliaannya. Memang betul. Tuhan pemilik. Semua yang ada di langit, di bumi, di syurga, semua milik Tuhan. Dia boleh membekalkan kita kerana kekayaannya dan kemuliaannya. Jadi apa yang dia tidak boleh memberikan kita? Tetapi keperluan kita saja yang dia memenuhi, dia mencukupkan. Efesus bab 3 ayat 20 dan 21. Kepada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya dengan limpah kurnia melebihi permintaan dan sangkaan kita, menurut kuasanya yang bertindak dalam diri kita. Kepadanya kemuliaan dalam jemaah dan dalam Kristus Yesus, zaman berzaman, selama-lamanya. Amin. Dan Tuhan membekalkan kita untuk selama-lamanya dan segalanya yang kita perlu. Bila gereja Shalom memerlukan van, kerana van kita yang ingat yang sudah hilang yang kuning itu, saya rasa ramai yang pakai yang kuning, dan juga yang BK itu yang saya rasa ramai orang ada pengalaman duduk di dalam van itu sudah 20 lebih tahun dan memerlukan ada satu van yang lebih baru. Jadi kami tidak tahu bagaimana kerana tidak cukup wang. Kewangan itu tidak cukup untuk membayar van. Jadi dalam 3 tahun mungkin kita sedang fikir, sedang bincang mungkin kita boleh beli second hand, okey? 8 seater, 8 penumpang. Lebih kurang 20 lebih ribu begitu. Kita mungkin mampu. Tapi Tuhan tahu keperluan kita. Bila kita berdoa bagaimana juga nak dapat ini 20 lebih ribu pun kita tengah berdoa. Tuhan beri yang terbaik. Dia tahu keperluan kita. Yang kita minta apa yang kita mampu untuk bayar. Tetapi Tuhan sanggup melakukannya kerana dia adalah Tuhan. Dia membekalkan kita van 14 seater. Bukan yang second hand, yang baru. Dan lebih kurang harganya 90 lebih ribu. Dan kita, puji Tuhan,
dapat membayar cash tunai dalam masa setahun. Luar biasa ya. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan kerana Dia membekalkan dan mencukupkan keperluan kita. Kerana masa itu memang kita perlu mengadakan van yang seperti ini untuk pergi ke misi, untuk pergi mengangkut pelajar-pelajar dan juga jemaah kita yang lain. Dan terakhir, yang keempat, apa yang buat kita layak untuk menerimanya? Selagi kita di dalam Kristus Yesus, selagi kita ada satu perhubungan dengan Tuhan, kita dapat apa yang kita minta, keperluan kita. Galatia 3:26 mengatakan, kamu semua telah menjadi anak Allah melalui iman dalam Kristus Yesus. Jadi kerana kita percaya kepadanya dan kita ada satu perhubungan dengan Tuhan, kita memang layak kerana kita adalah anak Allah. Jadi kerana Dia adalah bapa kita, dan kita adalah anaknya, kita boleh mewarisi apa yang Dia miliki. Jadi Paulus menekankan dalam Filipi 4:19 ini, pemeliharaan yang penuh kasih dari Allah Bapa terhadap anak-anaknya. Itu memang Dia memang akan memelihara kita. Dia akan memenuhi segala keperluan kita, ya. Keperluan jasmani dan rohani. Dan apabila kita meminta daripada Tuhan, Dia dalam persatuan Yesus Kristus, kita akan dapat mengalami semua itu. Pemeliharaan Allah, berkat-berkat Allah yang berkelimpahan selagi kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, yang pertama, Tuhan adalah pembekal kita yang kekal, tak akan pernah habis. Yang kedua, Dia akan memenuhi dan mencukupi segala keperluan kita, maupun jasmani maupun rohani. Yang ketiga, hanya di dalam Yesus Kristus dan persekutuannya dapat kita mengalami pemeliharaan Allah. Luar daripada itu, kalau kita lari daripada Tuhan itu, memang kita akan, orang kata, miss the opportunity, miss the blessing. Jadi yang keempat, kita dapat menikmati daripada kekayaannya dan dalam kemuliaannya. Shalom. Tuhan berkati.